فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فقه في الدين وعلمنا تأويل رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا قال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh datuk dan nenek kita, ibu ayah kita, suami kita, isteri kita, anak kita, cucu kita, menantu kita, khususnya kepada mereka-mereka yang sakit di persekitaran Pangkalan Batu dan umumnya umat seluruh alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas nikmat. Saya suka nak mulakan atas nikmat kesihatan. Atas nikmat kesihatan kita dapat sama-sama hadir dalam majlis ilmu. Majlis ilmu yang lepas dah pun saya kongsi-kongsikan dengan tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada setiap minggu akan banyak beri kickstart, akan banyak bagi azam, akan banyak bagi kesedaran kepada kita untuk lebih memberi ruang dan masa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat penting, supaya kita sedar bahawa kehidupan kita ini hanyalah seketika. Itu sebab kata Syekh Al-Imam Aliyah, dia kata apa? Kehidupan kita ini, kepentingan salat itu dia jadi perkara pokok. Perkara pokok atau disebut perkara asas. Kemudian disyarahkan ada 3 komponen yang sangat penting, kata Syekh Al-Imam Aliyah ni. Bukan hadis, dia atar, dia pandangan dari sisi pandangan para ulama. Dia kata apa? Lagi sudut salat itu, bagaimana dia boleh jadi satu komponen yang untuk setiap individu lakukan, dan akhirnya amalan itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ke langit pertama, sampai ke langit kedua, sampai ke langit ketiga, bahkan sampai ke langit yang ketujuh. Tidak, dalam kitab Bidayatul Hidayah, pada langit pertama dihumbannya balik, pada langit kedua dihumbannya balik, atas banyak sebab-sebab. Sebab kata Syekh Al-Imam Aliyah, katanya apa? Yang pertama komponen, apapun amalan, lebih-lebih amalan yang bersifat khususiah ini, iaitu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama letakkan keikhlasan. Sebelum kita melangkah pergi, melangkah balik, kita hendaklah sentiasa meletakkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan nasihat saya, ini bukan pandangan saya, tuan-tuan. Siapa saya nak beri nasihat pada tuan-tuan? Ini sekadar perkongsian yang baik datang daripada Allah.
Yang kurang baik itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sebab matinya anak Adam ada beberapa perkara yang akan menjadi sebagai salah satu di antara komponen yang membolehkan mereka itu mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ilmu yang bermanfaat lalu diamalkan. Itu sebab yang pertama sekali komponen iaitu keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Al-Imam Aliyah, khusyuk dalam kita melakukannya. Kalau sebut khusyuk, tuan-tuan, saya pun belum sampai makam khusyuk tu, belum sampai. Kadang-kadang kita semayang, kita teringat benda A. Kadang-kadang kita semayang, teringat benda B. Dalam semayang teringat. Masalahnya dalam semayang, bukan luar semayang. Luar semayang tak ingat, dalam semayang ingat. Luar semayang tak ingat, dalam semayang kita ingat. Allahu Akbar. Bagai-bagai cabaran dan godaan yang kita lalui. Itu sebab yang kedua komponen iaitu khusyuk. Yang ketiga apa? Yang ketiga zikir. Senantiasa hidupkan zikrillah dalam hati kita. Sebab dalam banyak riwayat diceritakan, mana-mana di antara kita yang tidak berzikir, kita nampak hidup, sebenarnya kita mati. Jiwa kita kosong. Sebab kalau kita tak ada zikir, zikir ni, amalan zikir ni sangat penting. Amalan zikir ni boleh membantu kita menyelesaikan banyak benda. Sebagai satu contoh, zikir 300 pagi, 300 petang. Ini 1400 tahun yang lalu dah buat dah, tuan-tuan. Zikir 1400 tahun Nabi dah ajar dah para sahabat. 300 pagi, 300 petang je. Zikir-zikir yang umum. Pertama zikir apa? Tentulah zikir kalimah la ilaha illallah, mengesakan Allah. Bila kita sebut la ilaha illallah, maka di situ adanya kalimah tayyibah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat keyakinan memang senang sebut, Ustaz, senang je sebut, memang senang. Tapi nak meyakinkan pada diri kita tu, bukan satu benda yang senang. Dia perlu dilakukan. Kata Hasan Al-Banna apa? Dia perlu dilakukan bukan cakap-cakap, tapi dia perlu disertakan dengan amalan. Dia mesti dengan amalan. Barulah dia ada connection di antara satu perkara kepada satu perkara. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting untuk kita sama-sama mengambil manfaat kepada apa yang saya sebut itu. Itu sangat-sangat penting. Itu sebab apabila kita dapat meletakkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang syumul, yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Hari ini kita nak kongsi-kongsi, iaitu keutamaan ilmu pengetahuan. Hanya akan dicapai dengan amalan. Itu sebab ada pepatah Arab beritahu, dia kata apa? Ilmu, semua orang ada ilmu, tuan-tuan. Saya pun ada sikit ilmu, tuan-tuan ada sikit ilmu. Tuan guru saya, Ustaz Muhammad Hairi, lagi banyak ilmu. Saya tak tahu, banyak saya tanya dia je. Senang je. Pakai rujuk ada, tak ada masalah. Tanya, tak faham tanya, tak faham tanya. Jangan tak faham tak tanya. Bila kita tak faham, kita tak tanya, jadi kita nanti kurang arif dengan apa yang kita buat. Sebab benda yang bersifat ibadat khususiah ni sangat penting. Jadi kita tak nak nanti ada kecacatan di situ apabila kita melakukannya. Apa kata dalam syair Arab disebut ilmu? Ada ilmu tanpa amal, dia umpama pohon yang tak berbuah. Ilmu ada, amal tak ada. Dia bagaikan pohon yang tak berbuah. Ancaman, peringatan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza. Orang yang pertama akan disoal, orang yang pertama akan masuk neraka Allah ialah wa iya na'udzubillah, orang yang ada ilmu, dia tidak amal, bahkan dia tidak menyampaikan balighani wal ayat. Takut tak? Itu sebab saya langgau je, tuan-tuan. Saya sampaikan, ya Allah,
inilah saja yang mampu aku lakukan ya Allah. Terlalu sangat fakir aku ya Allah. Aku masih lagi belajar wahai Allah. Kau bantukanlah aku ya Allah untuk aku memberi penerangan, pencerahan. Mudah-mudahan di mana pun aku berada ya Allah, mereka mendapat sedikit suntikan hidayah, bukan daripada lisan saya tapi daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kena ada perasaan itu. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita kekuatan. Sebab kita khawatir, kita ada ilmu tapi kita tak nak menyampaikan. Kita ada ilmu, kita tak nak mengamalkan. Ini di antara perkara-perkara yang disebut dalam kitab ini sebagai panduan pedoman untuk kita. Ketahuilah bahawasanya orang alim yang tiada beramal. Alim ni maksudnya orang yang ada ilmu tu. Alim, ilmu. Alim tu bahasa Arab. Terjemahan kepada alim ialah orang yang berilmu. Orang saleh dia berbeza. Orang saleh ialah orang yang kuat beribadat kepada Allah SWT. Dia saleh, dia alim. Dua benda yang berbeza. Dia ada ilmu, dia saleh. Nanti dia akan sampai satu lagi makam. Makam dia panggil makam sufi. Dia akan sampai ke makam wali. Dia akan jadi berbeza kat situ. Kita semua ni bukan makam tu. Kita bukan makam wali, kita makam biasa-biasa je. Termasuk orang yang bercakap sama je kita ni, ya Allah Akbar. Mungkin tuan-tuan jauh lebih hebat daripada saya. Semua sekadar nak berkongsi. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit suntikan, sedikit kefahaman itu. Iaitu orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya akan dicabut keutamaannya. Itu yang takut tu, dia akan dicabut. Ia tidak akan harus berbangga dengan firman Allah SWT yang mana sabda Rasulullah SAW yang membicarakan tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Lalu ia menganggapkan dirinya tergolong di antara orang-orang yang diberi keutamaan disebabkan ia berilmu, padahal ia tidak mengamalkannya. Semua kena kat batang hidung, termasuk orang yang cakap 2 kali 5. Semua kena, kan? Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu bih. Belajarlah ilmu yang kamu kehendaki. Belajarlah. Demi Allah, dia tidak akan menerima daripada kamu sehingga kamu beramal dengan apa yang kamu pelajari. Sabda Nabi SAW. Saya ulang sekali lagi. Kata Nabi SAW beri pesan kepada kita, belajarlah ilmu yang kau kehendaki. Belajarlah. Apa saja ilmu nak belajar, belajar. Demi Allah, dia tidak akan menerima daripada kamu. Dia tu siapa? Zat yang Maha Agung. Allah, Zat yang Maha Agung. Sehingga kamu beramal dengan apa yang kamu pelajari. Abdul syukur. Itu sebab kadang-kadang kita tak dapat nak buat, kan? Doa, ya Allah, maafkanlah aku wahai Allah. Aku sedar aku akur wahai Allah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Kau ampunilah aku wahai Allah. Banyak sungguh perintahmu yang masih lagi belum aku tunaikan. Kena doa dengan Allah SWT. Dengan air mata juga. Setitis air mata yang jatuh disebabkan keikhlapan kita, kekurangan kita, kesilapan kita, kesalahan kita. Setitis saja, tuan-tuan. Setitik mampu memadam api neraka yang dah dibakar berkali-kali. Api neraka tu kata orang alim, bukan api kena asap hancur lebur. Wa iya na'udzubillah. Hancur lebur. Bukan api, asapnya saja pun kita tak boleh tahan. Mudah-mudahan Allah SWT lindung kita daripada semua benda-benda ini. Kemudian disabdakan lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuk, hidayah, maka ia tiada akan bertambah melainkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab orang yang berilmu ni, dia dah tahu, maknanya dia faham kat mana selok-belok tu. Dia tahu, aku dah tersilap, minta ampun dengan Allah. Aku dah tersilap, minta ampun dengan Allah. Itu sebab perlunya ada ilmu tu.
Perlunya ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita insya-Allah kita akan keep track selalu. Kita senantiasa berada dalam landasan kereta api. Kereta api kan ada dua landasan. Baru-baru ni kan ada kereta api yang ada dua landasan pun boleh berlaga. Betul kan? Dalam WhatsApp ada kan? Kereta api dua landasan ya. Satu sini, satu depan, satu belakang. Apa masalah? Apa tarbiyah yang Allah nak bagi kat kita tu, tuan-tuan? Saya selalu melihat benda ni pada sudut pandang yang lain, tuan-tuan. Saya tidak melihat kereta api tu berlaga, tak. Saya berfikiran jauh tempat lain. Saya melihat kat situ, ya Allah, kalaulah ciptaannya makhluk ada rel, tapi asbab daripada rel itu juga boleh berlaku pelanggaran, apatah lagi kalau kita yang ada ilmu, yang bertambah ilmu, tapi kita tidak mahu mengamalkannya, maknanya kita akan jauh daripada Allah SWT. Itu yang kita takut. Lebih baik ilmu tu yang sedikit tapi kita amal. Itu yang disebut istiqamah. Ilmu yang istiqamah jauh lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tak dapat diamalkan. Apa pun yang kita nak buat senang je. Satu je yang kita kena kod benda ni. Apa pun kita buat, ya Allah, ini sajalah yang aku mampu lakukan. Sebelum tidur doa, ya Allah, inilah saja yang mampu aku lakukan, ya Allah. Banyak lagi aku tak dapat lakukan, ya Allah. Semalam aku dapat semayang witir. Dah lah kat masjid tak dapat semayang witir, ya Allah. Sebab sekarang ni PKP, semua kena balik awal. Semayang sunat pun tak dibenarkan. Lepas isyak balik. Semalam dapat semayang witir, malam semalam tak dapat semayang, ya Allah. Kau berilah aku kekuatan itu, ya Allah, untuk aku dapat konsisten istiqamah melakukan. Doalah ya Allah SWT. Semua kita balikkan kepada Allah SWT. Kalau ini yang kita dapat lakukan jadi rutin harian kepada kita, insya-Allah Allah SWT akan beri kita banyak ruang dan peluang yang cukup besar untuk kita hidup dalam dunia yang sifatnya sangat-sangat sementara. Nanti kita akan cakap apa, kita tak ada masa dan sebagainya kan. Kita bisa akan cakap kita tak ada masa, kita sibuk dengan meniaga, kita sibuk dengan kerja, kita sibuk dengan urusan keduniaan ni, dan kita tak ada masa. Pernah satu cerita, tuan-tuan, seorang Fulan bin Fulan ni jauh selepas kewafatan Nabi SAW, tuan-tuan. Seorang Fulan dan Fulan ni kan, dia berjumpa dengan seorang. Dia kata dengan seorang ni, seorang itu berkata dengan dia, dia kata, Tuan, saya ni memang tak ada masa, tuan-tuan. Kerja saya terlampau banyak. Saya sangat sibuk, tuan-tuan. Saya ni dapat sembahyang je. Yang lain semua saya tak dapat. Apa kata orang yang jumpa dia tu? Dia kata, wahai Tuan, boleh tak Tuan buat satu amalan? Amalan simple je. Amalan sangat ringan. Amalan sangat ringan. Apa amalan dia? Amalan dia baca Quran. Itu je. Quran tu dalam bahasa Arab maknanya baca. Bukan gantung, bukan lekat, bukan letak kat kereta, bukan. Quran nak jadi mustajab, nak jadi syifa, baca. Kadang-kadang pun nak kena ambil faham juga tu Kadang-kadang ada orang dia gantung, dia ada lagi satu fahaman, dia ayat tu kursi dia lipat-lipat. Ada, pernah dia jumpa saya, dia pun lipat-lipat. Ustaz, saya nak lipat apa ni? Lipat ayat tu kursi. Buat apa? Gantung kat leher. Allah Akbar. Apa sah gantung kat leher? Supaya syaitan tak datang. Syaitan dia tak datang bila kau baca. Bila kau tak baca, lagi banyaklah syaitan datang. Tahu, syaitan lagi banyak datang, tuan-tuan. Kaedah dia mudah je. Baca Al-Quran, baca. Jadi bacalah. Jadi orang ni pun baca, tuan-tuan. Dia beri kekuatan, dia pun baca. Bacalah. Satu hari, satu muka surat. Kan Quran ada 30 juzuk. Dia kuatkan semangat. Dia pun baca. Dia berjaya baca satu muka surat. Dia berjaya baca satu muka surat pada satu hari. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kerjanya 24 jam. Selesai. Amazing. Dekat je pun. Allahu Akbar. Dia lagi lebih miracle, dia dapat baca satu juz Al-Quran. Satu juz Al-Quran. Satu juz Al-Quran dia baca, dalam masa yang sama dia dapat selesaikan 24 jam kerja dia.
Allahu Akbar. Itu sebab Allah SWT tinggalkan daripada kita satu benda yang sangat berharga, kita tidak menghargainya. Ia apa? Mukjizat. Mukjizat apa? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak ambil itu sebagai indikator. Kita tak ambil itu sebagai pegangan kita. Kita memang pegang tapi kita tak mengamalkan benda ini. Bila kita tak mengamalkan, kita tak dapatlah manfaatnya. Yang lepas pun saya cakap, kalau ada makan pun depan mata kita, kalau kita tak ambil makanan tu, kita takkan makan. Kecuali kalau ada orang yang nak suapkan kita makan. Itu berbeza tuan-tuan. Itu kalau kita dah sakit. Adalah orang, kadang-kadang kita dah sakit pun orang tak nak suap kita makan. Betul? Akhirnya apa berlaku? Dia telah berjaya membaca 30 juzuk Al-Quran dalam satu hari. Dalam masa yang sama, dia dapat menyelesaikan seluruh urusan pekerjaannya 24 jam. Pelik tak? Pelik tapi benar. Pada saya dia tidak pelik. Sebab makhluk namanya masa itu Allah yang punya. Allah yang melambatkan proses masa itu, dan Allah juga yang membenarkan, merezekikan pemuda itu dapat baca Al-Quran, dan masa sama urusan dunianya dapat diselesaikan 24 jam. Itu keyakinan. Itu sebab saya cakap tadi, kalau kita ada kekuatan ini, insya-Allah Allah SWT bagi kita banyak kemudahan dalam hidup. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu telah sampai ke martabat yang begitu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ia disebabkan mengandungi manfaat yang meluas bagi hamba-hamba Allah. Jika si alim itu tiada memanfaatkan ilmunya bagi dirinya, maka sebagaimana ilmu itu dapat dimanfaatkan kepada orang lain, dengan ini jelaslah pula bahawa keutamaan khususnya bagi orang-orang yang berilmu itu akan batal jika dia tidak beramal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seberat-berat manusia yang menerima sesaan pada hari kiamat ialah orang yang berilmu yang tidak dimanfaatkan Allah dengan ilmunya. Itu saya dah terangkan tadi. Orang yang pertama akan ditanya di hadapan Allah ialah orang yang ada ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu yang saya cakap tadi itu. Semua kita ni berilmu tuan-tuan. Semua kita yang ada tuan-tuan, yang ada saya, yang ada di hadapan saya, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, tuan-tuan ajar, semua yang berilmu tuan-tuan. Sila amalkanlah ilmu yang kita dah ada itu. Bahkan sampaikan balighan wal ayat kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalau kita tengok ayat itu pendek tuan-tuan, kalau nak huraikan sangat panjang, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kenapa dia tak sebut haiwan? Kenapa dia sebut nas? Kamu adalah umat yang terbaik, dikeluarkan kepada manusia. Allah tak suruh kita dakwah haiwan. Tak ada dalam kitab Allah suruh kita dakwah haiwan, tak ada. Berbuat baik dengan haiwan ada. Dakwah haiwan tak ada. Sampaikan benda yang baik pada haiwan tak ada. Sampaikan perkara yang baik kepada manusia itu ada. Itu ada. Sebab dia ada connection tentang soalan dalam kubur. Dia ada connection kat situ, ada pertalian tu, soalan dalam kubur tu nanti. Kalau itu yang kita ada lakukan, maknanya Muslim kepada Muslim yang lain, 30 depan, 30 belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Tak mungkin kita dapat menyampaikan segalanya tuan-tuan. Itu sebab kena minta ampun dengan Allah, doa dengan Allah SWT. Itu sebab siapa pun kita jumpa, kita sampaikanlah. Ini saja yang mampu kita lakukan, supaya Allah SWT dapat mengiktiraf kita sebagaimana kita hidup dalam dunia yang sifatnya sementara. Nabi SAW sendiri sentiasa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tiada dimanfaatkan dan dari hati yang tidak khusyuk. Iaitu hati yang tidak khusyuk, itu hati yang merendah dengan apa yang dia ada. Orang yang berilmu yang tiada beramal dengan ilmunya tidak mempunyai apa-apa pun selain gambaran ilmu itu. Kata elders, kata sarjana Islam, kata orang alim, kata mereka-mereka lagi sudut ilmiah lah. Mereka-mereka yang ada ilmu ni, dia umpama apa tau? Umpama bayang-bayang. Bayang-bayang yang tidak boleh ditangkap. Hari ni saya tanya, siapa kat sini yang boleh tampak bayang-bayang? Boleh tangkap bayang-bayang? Boleh? Siapa boleh? Kalau siapa boleh, saya nak belajar ilmu bayang-bayang. Tak ada. Belum ada lagi.
Belum ada siapa pun yang boleh tangkap bayang-bayang, tuan-tuan. Itu sebab kalaulah seseorang itu dia ada ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu dia, dia umpama bayang-bayang, tuan-tuan. Bukan dia tu umpama bayang-bayang, tuan-tuan. Ilmu yang dia ada tu umpama bayang-bayang. Dia tak beri apa-apa impak, tak beri kesan. Dan bayang-bayang ini dia tidak boleh jadi amal jariah selepas dia mati. Tak boleh jadi amal jariah sebab dia tak boleh ada connection dengan sesiapa pun. Kalau saya bagi satu amalan, tuan-tuan amalkan, saya dapat amal jariah, tuan-tuan pun dapat amal jariah. Sebab tuan-tuan amalkan, tuan-tuan dapat, saya pun dapat. Itu yang beza tu. Dia accumulation. Agama itu dia sangat-sangat cantik susunan dia. Kemudian maka setengah para salafus salih beritahu, berkata ilmu itu sentiasa meminta diamalkan. Ilmu ni dia roh, tuan-tuan. Dia roh yang hidup. Dia nak kita amalkan. Itu sebab kalau orang alim, wali-wali ni kan, ibadat dia sangat-sangat rutin, ibadat dia memang tak boleh nak ikut, tuan-tuan. Every second, every minute dia akan beramal, tuan-tuan. Tak usah jauh lah kita pergi. Tuan Guru Ma'alim Haji Wahid sudahlah, tuan-tuan. Belum pernah saya tak dengar di bibirnya menyebut perkataan Allah, 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 Allah. Saya ada. Saya tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan, insya-Allah mungkin tuan-tuan ada. Ya? Mana saya tahu, sebab saya tak boleh nak cakap tuan-tuan tak ada. Kalau saya memang saya tahu sebab saya adalah saya. Saya yang akan cakap, memang tak ada. Tidur, lagi tak ada. Masa tidur mana saya ada sebut? Terus tidur, pensan habis. Tahu tak tahu pun bangun je lah. Nah, itu nasib baik bangun. Kalau tak bangun, ramai juga kawan-kawan saya yang tak bangun. Allahu Akbar. Itu sebab minta supaya Allah SWT akhirkan kalam kita dalam husnul dalam keadaan husnul khatimah. Sebab dia cerita tentang husnul khatimah, sikit saya nak kongsikan, tuan-tuan. Dalam dapatan hadis yang sahih, tanda-tanda orang yang kematiannya husnul khatimah, dia dapat melihat benda yang ghaib yang dia tak lihat pada kehidupan dia hari ini. Itu sebab dalam hadis ada disebut gharghar, ketika nyawa sampai di sini. Nyawa itu datang bermula daripada ujung kaki, naik sedikit demi sedikit ke paras lutut, pinggang, slowly, perlahan, tuan-tuan, sampai ke dada, sampailah ke sini, tuan-tuan. Itu sebab mereka-mereka yang dalam keadaan ghar ni, bila nyawa dia keluar, itulah kali pertama dia dapat melihat rohnya sendiri. Saya sendiri pun tak tahu. Bukan cerita mati pula ini, bukan. Sekadar nak kongsi, tuan. Itulah kali pertama dia dapat melihat roh dia. Dan itu juga lah kali pertama dia dapat melihat malaikat yang mencabut nyawa tu menadah rohnya. Ketika itu dia dapat melihat. Itu mereka-mereka yang mati dalam husnul khatimah. Saya doakan tuan-tuan yang ada dekat sini, tuan-tuan yang ada di luar sana, seluruh alam, semua kita akan akhirkan kalam kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu pertama dan pertama. Tak cukup apa itu. Roh ni nanti dia akan naik, tuan-tuan, naik daripada langit pertama, langit kedua. Disyarahkan dalam riwayat hadis yang sahih ini, pada satu langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Jasad kita dekat bawah, tuan-tuan. Jasad tengah mandi, tuan-tuan, mandi. Jasad tengah mandi, mandi, kapan, bawa ke masjid, salatkan, ni kan dan sebagainya. Tapi roh kita ni naik sampai ke langit ketujuh. Ada malaikat merahmat bertanya, roh siapakah ini yang wangi? Ini roh hamba Allah yang beriman. Allah, cantik tu, sangat-sangat cantik. Mudah-mudahanlah kita semua akhir kalam kita dalam husnul
khatimah. Andai kata si alim tidak mengajarkan ilmunya kepada orang lain, nescaya ia menjadi seperti lilin yang membakar dirinya. Aduh, membakar lilin tu dia macam cerita. Membakar lilin tu macam apa kata? Macam cerita drama lah pula kan? Orang alim yang tidak mengajar ilmu, ia bagaikan diri dia tu seperti lilin yang membakar dirinya. Allahu Akbar. Tu kalau orang bercinta, tak apalah, biarlah abang pergi, biarlah abang menjadi lilin membakar diri abang sendiri. Tak ada siapa pun nak pergi bakar diri dia, Tapi cinta ni dia berbeza tu. Cinta ni dia panggil cinta kepada Allah SWT jauh lebih hebat daripada cinta kepada makhluk, tuan-tuan. Sebab apa saya cakap macam tu, tuan-tuan? Cinta makhluk dengan cinta Allah sangat-sangat berbeza. Cinta makhluk dusta. Sama ada lelaki atau perempuan, dusta. Itu sebab kalau orang yang berkahwin, nak baru kahwin, mesti kita akan hantar mesej, SMS, mesti kita dapat kad, saya mendoakan pasangan pengantin ini kekal hingga ke jannah. Nampak? Kita cakap kekal hingga ke jannah. Tapi cinta pada Allah SWT itu adalah cinta hakiki. Cinta hakiki. Sebab Allah SWT jauh lebih mencintai kita, menyayangi kita daripada makhluk menyayangi kita. Bukti ada. Belum pernah lagi saya jumpa mana-mana peristiwa lah, kalau suami dia meninggal, bukan kat sini, tempat lain, kat sini lain, kat sini tak sama, sini berbeza. Tak ada pun saya dengar sama ada isteri atau suami dia meninggal, isteri atau suami dia pun masuk sekali-sekali dalam kubur. Belum ada. Tak ada. Maknanya cinta masa berada. Masa berada tu masa apa? Masa ada atas dunia je. Masa ada atas dunia je. Macam mana nak jadi cinta itu sampai ke akhirat Allah? Apabila kita dapat memberi input-input yang baik kepada isteri kita dengan anak-anak kita, supaya anak ni nanti bila kita dah tak ada, dia akan menyambung tugas ini, bahut syukriya Allah, korban hebayat insan naik korban adin nahi. Allah dah berkorban untuk kita, Allah dah ciptakan kita. Jadi apa salahnya kalau kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala? Itu nanti akan jadi petunjuk untuk kita bersama satu keluarga dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga yang paling kita mungkin besar lah, tuan-tuan. Syurga yang paling kecil di syurga Allah nanti, syurga dia besar antara dunia dan langit, antara dua petala langit dan dua petala bumi. Dunia yang saya sebut tadi itu adalah syurga yang paling kecil, tapi pada kita sangat besar kan. Tapi itu adalah syurga yang paling kecil. Jadi kita mohonlah dengan Allah SWT untuk kita dapat syurga Al-Firdausi. Syurga Al-Firdausi. Mudah-mudahan Allah SWT rezekikan kita, insya-Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, kata apa? Mengapakah kamu menyuruh orang mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Ayat ni seolah-olah ayat Allah SWT bertanya dengan kita. Allah bertanya dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Allah kata, mengapa kamu menyuruh orang buat kebajikan? Kan kita selalu tengok orang suruh buat kebajikan kan. Sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu membaca kitab. Membaca kitab ni maknanya membaca Quran. Membaca Quran maknanya orang yang faham. Tidakkah kamu mengerti? Allah beri satu tanda soal. Tidakkah kamu mengerti? Nak jawab depan Allah macam mana? Itu sebab dalam ayat yang lain Allah SWT kata, apa hasibtum annama halaknakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah kata, apakah kamu mengira aku ciptakan kamu di dunia sia-sia, dan apakah kamu mengira kamu tidak akan dikembalikan kepada aku? Sebab dalam surah yang lain Allah sebutkan lagi, ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
Allah beri peringatan. Janganlah kamu mati, melainkan kamu mati dalam Islam. Hanya orang yang mati dalam Islam saja yang dapat bertemu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati dalam Islam saja yang dapat minum air telaga Al-Kausar. Sekali minum tidak akan rasa haga buat selama-lamanya. Sebab di sana nanti, di padang mahsyar sana nanti, kita akan berada berbondong-bondong dalam keadaan disyarahkan dalam hadis yang lain, kita nanti di sana dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak ada pakaian, dan kita pun tak ada masa nak menengok apa yang kita tak ada berpakaian tu. Masing-masing risau dengan keadaan kita. Kita risau dengan keadaan kita sendiri. Kemudian sesungguhnya orang alim itu akan dibawa masuk ke dalam api neraka, lalu diburaikan isi perutnya dan diputarkan di dalam api neraka itu laksana kaldai memutar batu giling. Kemudian dia diarak oleh ahli neraka. Mereka bertanya, apa salahmu? Dia menjawab, aku sentiasa menyuruh orang berbuat baik. Allahu Akbar, Abdul Syukur. Sedangkan aku tidak membuatnya. Aku melarang orang berbuat jahat, lalu aku membuatnya. Allahu Akbar. Wa iya na'udzubillah, mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari keadaan ini, daripada suasana ini. Lihatlah nasib si alim yang mengajak orang tetapi ia sendiri tidak melakukan apa yang diajarkan. Tentulah ia rugi dan perkara, dan ia amat kemuncak bahayanya kepada orang-orang yang berilmu. Itu sebab kata Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam atar dia, dari sisi pandangan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata apa? Dia kata, ada 4 benda dia kata. At-taqwa ya khawful minal jalil, dia kata. Itu yang pertama dia kata. Yang kedua, wal amalu bin tanzil. 2. Yang ketiga, wal kana'ah bil kalil. 3. Wal istidad wal istidad bil yaumil rahim. 4. Pegang benda ni. InsyaAllah kalau kita pegang benda ni, insyaAllah kita selamat, anak isteri kita pun selamat, keluarga kita pun selamat, insyaAllah masyarakat kita pun selamat. Yang pertama, at-taqwa ya khawfu minal jalil. Senantiasa letakkan dalam diri kita ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun kita nak buat, kita ingat Allah senantiasa ada. Lahirkan rasa tu. Tak ada dapat rasa tu, Allah tak ada, Allah bukan nampak kita. Memang Allah tak nampak kita. Dalam bab iman, Islam, ihsan, dalam bab ihsan, apabila kita beribadat, kita tak nampak Allah, tapi yakinlah Allah sedang melihat kita. Yakinlah Allah sedang melihat kita. Itu perkara-perkara yang gaib. Itu perkara-perkara yang gaib. Jadi letakkan ketakutan itu. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Buatlah ibadat itu melalui tata cara yang betul, melalui pensyariatan yang betul, melalui al-sunnah wal jamaah, kefahaman tu. Jangan kefahaman Mu'tazilah, kefahaman Wahabi, kefahaman Syiah dan sebagainya. Ini semua banyak kefahaman. Bawa satu je kefahaman. Dalam riwayat diterangkan, dikatakan kefahaman Ahlussunnah wal Jamaah 1400 tahun yang lalu sehinggalah hari ini dia jauh lebih ramai daripada kefahaman yang lain. Jadi kata Nabi, ikutlah kefahaman yang ramai sangat pengikutnya dan yang telah diangkat oleh JAKIM, yang telah difatwakan oleh JAKIM, bahawa kefahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah kefahaman yang benar. Itu dia. Itu kita kena rujuk pada pentadbir. Pentadbir yang sangat tinggi, JAKIM. Pentadbir yang kedua, setiap negeri ada jabatan agama, boleh rujuk kepada mereka. Yang ketiga apa? Wal kana'ah bil kalil. Jangan ada sifat kana'ah, reda, rasa cukup dengan apa yang ada.
Sentiasa rasa bersyukur dengan apa yang ada. Allah bagi kita rezeki cukup. Jangan rasa kenapa Allah bagi aku sikit, kenapa kau bagi dapat, kau dapat banyak, kenapa aku dapat sikit. Jangan. Sentiasa bersyukur. Orang yang bersyukur Allah akan tambah rezeki dia. Itu janji Allah. Jadi ini yang kita kena ada azam kat situ. Dan yang terakhir, wal istidad bil yaumil rahim. Kita menyiapkan diri kita. Menyiapkan diri kita untuk kembali bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala, dengan pelbagai amalan-amalan yang baik. Macam-macam ada amalan baik. Buat baik kat orang, bantu orang, tolong orang, cakap dengan baik, hormati orang. Macam-macam ada. Kadang-kadang orang macam-macam. Macam-macam. Rambut sama hitam, mati lain-lain. Jadi kita betulkan diri kita. Kita jangan tengok orang. Kita tengok orang ni tak betul. Tak, jangan. Contoh macam ni, tuan. Kita tengok orang tu kan. Kita mesti akan ada pasal perasaan. Kita tengok, orang ni bagus. Kereta besar. Rumah besar. Kenapa aku tak dapat jadi macam ni? Kita jangan fikir yang tu, tuan. Rumah besar, kereta besar. Kita tengok dia, kita bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, Haji ni memang hebat. Ya Allah, kau kekalkanlah nikmat yang Allah dah berikan kepadanya. Doakan dia. Kau kekalkanlah nikmat yang Allah dah beri, dan kau tambahkanlah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Walaupun dia tak dengar, kita doa. Doa kita sampai pada dia, tuan-tuan. Bila doa tu sampai pada dia, doa itu akan sampai juga pada kita. Jangan kita lupa. Bila kita doa yang baik, perkara yang baik akan sampai kepada kita, tuan-tuan. Jadi ini kalau kita dapat selanta lakukan, insya-Allah kita hidup dalam dunia ni senang. Keberkatan. Allah bagi kita keberkatan yang sangat banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita sama-sama dapat ambil iktibar. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. InsyaAllah kalau ada penggemar-penggemar madu yang mungkin nak beli ke nak order madu kan, boleh hubungi saya lah. Boleh hubungi saya di talian 012 384 5514. Saya ulang sekali lagi. Mereka-mereka yang berminat nak beli madu boleh hubungi saya di talian 012 384 5514. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan kita sama-sama dapat ambil iktibar. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Saya sudahi dengan aku liqauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.